nasah. Baik, khat nasah dikatakan sebagai seni yang berasal dan berkembang dari tulisan Arab asli. Ia bermula dari asal khat Arami, Nabati dan kemudiannya dikenali sebagai khat Hijazi sebelum kebangkitan dakwah Nabi Muhammad SAW. Tulisan ini melalui proses perindahannya secara berperingkat-peringkat. Pada kurun ketiga dan keempat Hijrah, seorang menteri dari kerajaan Abbasiyah iaitu Ali bin Muqlah bersama saudaranya Abdullah telah memperhaluskan tulisan ini dan mencipta satu kaedah yang dikenali kini sebagai kaedah penulisan khat nasah. Ibnu Muqlah sendiri pada asalnya menamakan khatnya ini sebagai Al-Badi, tetapi dikenali orang ramai sebagai nasah. Khat ini terus diminati dan mula dipelajari secara meluas. Kemudian semasa pemerintahan At-Tabiqah iaitu pada 545 Hijrah, khat ini seterusnya melalui satu proses yang dikatakan sebagai proses perindahan menyeluruh. At-Tabiqah telah memainkan peranan yang sangat penting dalam memartabatkan khat nasah di zaman itu. Selain melengkapkan keindahannya, mereka dikatakan sebagai yang bertanggungjawab dalam menggantikan khat kufi kepada khat nasah dalam penulisan Al-Quran. Ia bukan sahaja digunakan dalam penulisan Al-Quran, bahkan juga telah tersebar di timur, barat dan juga dunia Islam. Ada beberapa pandangan dalam meletakkan nama khat nasakh. Yang pertama, ia dinamakan khat nasakh kerana tulisan ini digunakan untuk menaskahkan atau dalam kata lain membukukan Al-Quran dan kitab-kitab ilmiah yang lain sejak dari kurun yang pertama Hijrah lagi. Jadi sehingga ke hari ini tulisan khat nasakh ini digunakan dalam penulisan akhbar, majalah dan sebagainya selain menjadi tulisan utama dalam Al-Quran. Dan pendapat yang kedua, mengapa dinamakan khat nasakh kerana peranannya sebagai menasahkan atau menghapuskan ataupun menggantikan khat kufi dalam penulisan Al-Quran. Jadi setelah kedatangan khat nasakh ini, maka khat kufi tidak lagi digunakan dalam penulisan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Sharif Fahdul Adawi Abdi Zulkabri. Nombor matrik saya 1190368. Jenis-jenis khat nasah ada dua, iaitu khat nasah klasik dan khat nasah akbar. Khat nasah klasik ada dua gaya yang sampai kepada kita, hasil tinggalan penulis-penulis khat terdahulu. Kaedah-kaedah penulisan khat terjenis ini sangat jelas dan terperinci. Yang kedua, khat nasah akbar. Gaya nasah yang bentuk asalnya ditebal dan diperjelaskan sesuai dengan pembacaan umum. Penggunaan yang meluas dalam lapangan pesurat khabaran oleh Haji Lainal Sakiban pada tahun 1998. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita beralih kepada peranan khat nasah. Terdapat pelbagai peranan khat nasah yang dapat kita lihat, akan tetapi peranan yang paling utama adalah sebagai satu medium dalam bidang penulisan dan juga bidang pendidikan. Mengapa saya berkata sedemikian adalah kerana khat nasah merupakan khat yang paling asas dalam penulisan Arab. Selain itu, ia juga amat ringkas dan mudah untuk difahami oleh para pelajar dan dapat memudahkan mereka untuk menulis tulisan khat Arab di dalam peperiksaan. Bentuk dan kaedah penulisan yang mudah juga telah menjadikan khat nasah yang paling banyak digunakan, tidak seperti jenis khat yang lain seperti sulus, riqa'ah dan juga diwani. Justru khat nasah memainkan peranan yang amat penting dalam bidang pendidikan dan juga penulisan. Justru ianya harus dijaga oleh generasi akan datang. Sebagai kesimpulan, sesungguhnya khat adalah tinggalan khazanah yang berkait secara langsung dengan Al-Quran. Minat yang dipupuk terhadap seni khat adalah diharapkan menjadi satu langkah dalam mendekatkan seseorang dengan khazanah Al-Quran. Seharusnya umat Islam tidak mencari keindahan di luar Islam kerana ia adalah agama yang lengkap, bahkan juga melengkapkan kehidupan umatnya. Umat Islam juga seharusnya sentiasa merujuk kepada panduan Al-Quran dan pimpinan Nabi SAW dalam kehidupannya, termasuk dalam bidang seni. Dengan memperhalusi seni ini diharapkan dapat menanam rasa cinta terhadap Islam
Dan jangan pula di sebaliknya, mengkaji Islam kerana minatkan seni. Sesungguhnya Allah cintakan keindahan.